Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana sahla idza syi'ta sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula dulu dengan sama-sama baca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Dah. InsyaAllah semuanya sihat-sihat di bawah lindungan dan kerahmatan Allah SWT. InsyaAllah. Tuan lah ya, lambat sangat dia kerja-kerja. Tak ada ya? Okey, tak apa. InsyaAllah ini muslimat kita sambung surah Al-Haqqah ya? Surah Al-Haqqah ayat 8 masuk 9. Baik, surah Al-Haqqah ini surah yang ke-69, ada 52 ayat. Sebelumnya menceritakan tentang hari kiamat yang dinamakan dengan Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka Mal-Haqqah. Kemudian saya baca daripada awal ni sebab sebelum ni dah janji kita nak bincangkan beberapa perkataan kiamat dalam surah Al-Haqqah ini, kerana kalau surah-surah lain, surah Qiyamah, surah Al-Qari'ah, surah Waqi'ah, kita hanya jumpa perkataan itu dalam satu surah itu saja. Tapi dalam surah ini kita akan jumpa 3 perkataan yang menggambarkan hari kiamat, iaitu Al-Haqqah, kemudian yang keempat Al-Qari'ah ya, surah Al-Qari'ah kita tahu kan ada surah Al-Qari'ah. Ayat yang keempat, kadzabat Samud wa 'adun bil Qari'ah. Al-Haqqah itu sendiri hari kiamat. Nanti kita akan jumpa satu lagi insya-Allah ayat ke-15, iaitu Al-Waqi'ah. Fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah. So 3 perkataan, Al-Haqqah, Al-Qari'ah dengan Al-Waqi'ah. Okey, sedangkan ada satu surah khas namanya Qari'ah. Ada surah khas namanya Waqi'ah. Kalau surah-surah lain ni Qari'ah, Waqi'ah, tak jumpa perkataan lain. Perkataan itu sendirilah Waqi'ah, Qari'ah. Tapi dalam surah Haqqah ini ada 3 perkataan yang menunjukkan surah-surah lain yang ada namanya Al-Qari'ah dan juga Waqi'ah. Jadi kalau tiba sampai Waqi'ah tu baru kita akan cerita Haqqah balik, kemudian Qari'ah dan kemudian Waqi'ah. Ini tiba ayat 15 ya. Baru kita boleh buat keseluruhan atau kekaitan ya, kesinambungan antara Waqi'ah, Qari'ah dengan Haqqah dalam surah Al-Haqqah. Al-Haqqah sendiri dalam surah ni ibu muslimat disebut sebanyak 3 kali. Macam Al-Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah 2 kali. Tapi dalam surah ini disebut Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka Al-Qari'ah, wa ma adraka mal 2 kali ya. Tetapi dalam surah ini disebut sebanyak 3 kali. Al-Haqqah. So Al-Haqqah itu kalau dalam terjemahan kitab ini bermaksud hari kiamat. Tapi dari sudut bahasa sebenarnya dia bermaksud yang membenarkan ya, Haqqah, yang benar, yang sungguh-sungguh berlaku. Okey, kerana ada setengah kitab tafsir atau terjemahan semuanya dinamakan sebagai hari kiamat. Macam katakan Waqi'ah pun dikata hari kiamat, Qari'ah pun hari kiamat maksudnya, Haqqah pun hari kiamat. Tapi nanti kita akan tengok perkataan itu berbeza dari sudut makna, kerana perkataan itu dari sudut bahasa Arab pun berbeza. Haqqah tak sama dengan Waqi'ah, Waqi'ah tak sama dengan Qari'ah.
Jadi kalau orang bahasa Melayu dia terjemahkan semua hari kiamat, betul, sebab keseluruhan kisah dalam Qari'ah, Waqi'ah, Haqqah adalah hari kiamat. Ya, tak salah perkataan itu kiamat, tetapi dari sudut ketepatan bahasa itu tidak menggambarkan maksud al-haqqah itu. Okey, so, al-haqqah itu kalau kita tahu di sini ialah yang benar, ya, yang betul-betul akan berlaku, kedahsyatan berlakunya hari kiamat. So, kita sambung dulu, selepas itu cerita mengenai kaum-kaum yang mendustakan hari kiamat ini. Okey, dalam surah Waqi'ah ini kalau kita tengok ada bermula daripada ayat 4 menceritakan bagaimana kaum yang tidak mempercayai hari kiamat, iaitu kaum Samud yang pertama yang diutuskan kepada Nabi Saleh, kemudian kaum Ad, ya, yang diutuskan kepada Nabi Hud, yang diutuskan kepada mereka ini Nabi Hud alaihissalam. Ya, dua kaum Samud, kaum Ad, kedua-duanya kaum yang mengingkari atau tak percaya pada hari kiamat. Yang ketiga, kita jumpa pula kaum yang ke-9, iaitu kaum Fir'aun ataupun bangsa Fir'aun ini, umat Nabi, umat yang diteruskan kepada Nabi Fir'aun, Nabi Musa. Ya? Ini Nabi Musa ni ada kena-mengena dengan Israel semualah. Sedangkan sebenarnya kalau kita cerita kaum Ad tadi, ya, kaum Ad ini ada dalam surah Al-Ahqaf. Ya, kaum Ad ni dia kaum Ad Nabi Hud alaihissalam ada cerita dalam surah Al-Ahqaf ayat 21 sampai 28, cerita mengenai kaum Ad ini. Kaum Ad ini sebenarnya dia ada kena-mengena dengan Yahudi, Bani Israel, ya, sebab mereka ini ialah kaum-kaum yang sombong, yang bungkak, yang mencabar kekuasaan Allah SWT. Ya, bila kaum Ad kata, Nabi Hud kata, bila akan berlakunya hari kamu akan dapat azab, mereka cabar bila berlakunya azab. Dan mereka ni sebenarnya suku kaum juga pecahan daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Kita tahu, ya, daripada Asbat, daripada cucu dia, tapi ini semua keturunan daripada Bani Israel. Nabi-nabi keturunan daripada Bani Israel. Sekarang ni sangat trending lah cerita ni, tapi kalau kita faham dari sudut tafsir ni, ya, Al-Quran menceritakan bagaimana kaum-kaum ini yang telah mendustai Nabi mereka satu, kerana tidak percaya kepada hari kiamat. Okey, itu dia punya persamaan antara kaum-kaum ini. Kaum yang seterusnya yang diceritakan tentang tidak percaya kepada hari kiamat ini, yang dihapuskan ialah Fir'aun. Ya, fahal tara lahum min baqiyah itu kesinambungan daripada ayat 7 sebenarnya. Ya, yang mana sebelum ni kaum Ad itu telah, ayat ke-7, ya, telah diberikan hukuman ataupun azab dengan diturunkan angin selama 7 hari 8 hari 7 malam berturut-turut tanpa putus. Ya, kalau kita baca dalam surah Al-Ahqaf sebelumnya, ya, surah Al-Ahqaf ni dalam surah yang ke-56 tak salah, ya, dia tak menceritakan pun tentang bagaimana. Tapi yang saya pasti surah Al-Ahqaf ayat 21, ya, 21 sampai 27, 25 macam tu, menceritakan tentang kaum Ad ini, ya, diutuskan oleh Nabi Hud ini. Tak menceritakan pun tentang bagaimana dia didatangkan angin, ya, ataupun hujan yang kuat, tetapi tak cerita berapa detail. Baru diceritakan dengan detail dalam surah yang ke-7 ni, ayat ke-7 surah Al-Ahqaf. Ya, diberikan selama 8 hari 7 malam sehingga angin itu meluluhkan, menghancurkan mereka semua. Fahal ayat ke-8, Auzubillahi minasyaitonirrajim, fahal tara lahum min baqiyah, maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Maka kamu tidak akan melihat seorang pun yang masih hidup di antara mereka setelah kehancuran ini. Bahkan generasi mereka terputus, tidak ada penerusnya meski seorang pun daripada keturunan Ad ini, keturunan kaum Ad. Selepas ini akan diceritakan mengenai kaum Fir'aun pula. Ibu muslimat kena tahu bahawa kaum-kaum yang telah diutuskan ini, ya, nabi-nabi yang telah diutuskan pada kaum ini, semua umat mereka hancur binasa. Hancur, ya. Maknanya ditonggang baliklah, dibekukan, dikerah, dihancurkan. Kecuali umat-umat selepas Nabi Muhammad ataupun Nabi Muhammad SAW, ya, kata Nabi Musa pun tenggelam semua, ya, Fir'aun sepanjang cerita. Kerana kena faham, Quran yang kita baca depan ni nak menceritakan tentang hari kiamat,
Dan Rasulullah SAW sudah pun tiada, sudah wafat. Tidak ada lagi, ini penting kena faham, tidak ada lagi Nabi selepas Rasulullah SAW. Nabi-Nabi sebelum Rasulullah SAW itu, umat-umatnya dihancurkan, dihapuskan kerana ada Nabi lagi selepas itu. Ada Nabi lagi yang beri peringatan. Jadi siapa yang beri peringatan pada kita? Al-Quran yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Jadi bila Quran bercerita mengenai hari kiamat ini, kita faham bahawa itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang kita tak jumpa itu. Dan azab itu ditangguhkan sehinggalah hari kiamat. Sebabnya dalam Quran kita banyak bercerita mengenai azab neraka, berlakunya zalzalah, berlakunya tiupan yang kuat, hancurlah bumi, bumi terbelah, langit terbelah, wasyaqatil qamar, wasyaqas samad, sama semua terbelah. Sebab nak menceritakan kepada kita yang umat Nabi Muhammad SAW ini bahawa itulah hari kiamat yang akan berlaku. Kalau kamu dustakan perkara itu benar-benar berlaku, kerana umat-umat terdahulu yang sebelum ini tak percaya hari kiamat telah pun dihancurkan. Tapi bezanya mereka dapat terus azab, mereka terus dimusnahkan. Itu kata fahal lakum fa'al taharor lahum min baqiyah. Kamu nampak tak ada siapa yang lepas tu yang tinggal tu, yang baki daripada mereka? Tak ada dah. Kerana selepas itu akan diutuskan Nabi yang baru dengan kaum yang baru, dengan umat yang baru. Tapi kita, kita ni tak dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun ingkarlah bagaimanapun, besarlah dosa yang dilakukan, tapi Allah kata itulah yang nak menakutkan kamu, ialah cerita-cerita umat terdahulu. Belajar daripada Quran ini, cara nak kita ni nak takut dengan azab akhirat itu nanti, dengan kalau tak percaya pada hari kiamat, tengoklah umat-umat terdahulu. Itu satu. Cara kita nak dapatkan ketakutan, rasa atau berimannya kita kepada hari kiamat. Yang kedua, caranya ialah dengan diceritakan tentang kedahsyatan yang berlaku hari kiamat. Bergegar bumi nanti semua jadi kelkatu berkumpul lah, semua kat padang mahsyar berlakunya azab dan kuat, nanti masuk neraka pula diceritakan kepada azab. Sedangkan pada umat-umat terdahulu hanya diberitahu tentang berimannya kamu kepada Allah akan berlakunya hari kiamat. Kiamat itu diceritakan dahsyatnya dan sama je. Mereka semua sama je macam kaum musyrik Mekah. Mencabar Nabi SAW, mencabar para Nabi, para Anbiya. Bila berlaku hari kiamat? Bila berlaku hari kiamat? Bila berlaku azab itu? Dan bila mereka mencabar, macam kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun ini, semua dihancurkan, dibinasakan. Jadi kita ni kena faham, jangan saya nak bawa satu pemikiran yang betul bahawa bila kita baca kaum-kaum ni, kita kena faham kenapa sebenarnya. Apa sebab mereka ni dihancurkan? Sebab tak percaya kepada hari kiamat. Bila tak percaya kepada hari kiamat, mereka buat suka hati. Suka hatilah, nak buat maksiat, nak bunuh orang, nak bunuh Nabi, Hatta mereka ni membunuh Nabi sesuka hati saja. Bukan manusia je, bukan manusia biasa, para Nabi semua. Mereka hancurkan, mereka musnahkan, diejek, dihina. Kemudian yang keduanya, mereka langsung tak percaya hari kiamat lah. Sebab tadi yang pertama tak percaya kiamat. Jadi mereka dihancurkan, dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Dan diwujudkan, kemudian dimunculkan kaum-kaum yang baru. Sekarang ini yang berlaku ialah kaum-kaum yang mendurkai Allah. Sama ada kaum Yahudi, kaum-kaum yang musyrik, kaum kafir. Semuanya itu tidak dihancurkan, tidak dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Kerana Allah kata, tunggulah sampai hari kiamat. Itu sebenarnya dugaan yang paling besarlah umat kita, umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW ini, ialah kerana azab itu tak turun cepat, ditangguhkan kemudian. Jadi bila baca ini, ketakutan kita ialah cerita dulu dah berlaku dah, orang yang tak percaya hari kiamat, yang sombong, yang bongkak, yang buat sesuka hati di muka bumi ini, yang melupakan tentang akhirat, kejar dunia semata-mata. Mereka dah jadi dah azab. Jadi kita kena ambil ibrah daripada kisah itu. Yang kedua, kita kena tahu bahawa hari kiamat yang diceritakan ini haqqah, benar-benar akan berlaku. Lagi kuat sebenarnya ujian keimanan kita kerana kita tak nampak pun apa yang berlaku kepada kaum Ad, kaum Samud. Kita tak tahu pun apa yang berlaku, apa digambarkan dalam akhirat itu seperti yang diceritakan oleh dalam Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi beriman dengan perkara gaib itu bagi Ustazah, bagi saya personal, sangat susah.
sangat susah, sangat tinggi imannya sebab kita tak nampak pun, tak tahu macam mana. Kita hanya baca dalam Quran saja bagaimana ditiup angin yang kuat, kemudian ditenggelamkan dengan laut, ditenggelamkan dengan banjir. Itu semua nak, kalau tak sampai iman yang kuat kepada hari kiamat, maka tak bergetar hati kita, tak rasa takut. Kerana apa? Kerana kita tahu tak ada, lambat lagi. Saya pun rasa dia Jumaat datang lagi lah ni. Sebab dia dah teruk sangat dah rasanya. Lepas tu mereka dah cerita pasal Dajjal kan, akan berlaku. Dah cerita tentang kuil Bani Nabi Sulaiman kat bawah tu, cerita konturah pun keluar saya tak nak cerita pasal konturah dia tiba sebab Ustaz Amir pun ceritalah juga dan itu adalah nak cerita susu galuh. Ada orang yang kena faham ihtimam ni fokus. Ada orang fokus dia sejarah, ada orang fokus dia kepada ibrah ayat Quran, ada yang fokus kepada keadaan penduduk masyarakat, society. So kalau ada cerita mengenai sejarah lah, banyak kisah-kisah tu sebabnya dia orang nak bakar, nak takluk Aqsa tu, sebab bawah tu banyak manuskrip, banyak cerita-cerita lama yang tak didedahkan. Itu bersamalah juga dekat dulu Damsyik kan, kota-kota yang banyak buku-buku tu sampai dia hanyutkan dalam sungai tu dah warna dak pen dah. Dulu pakai pen kan. So sebab dia tak nak kita orang Islam ni tahu, orang generasi selepasnya tahu tentang kehebatan orang Islam, tentang jahatnya orang-orang dulu yang telah membuat apa, sebab semuanya dicatat. Kalau tengok cerita Maharaja Cina semua kan, apa cakap tu kan, ditulis Lepas tu buku tu semua disuruh dibakar, gudang-gudang yang cerita pasal apa sahaja yang dititahkan oleh raja tu semua ditulis. Okey, itu bukti sejarah. So kita tengok dalam ayat seterusnya ini, kaum Firaun dan kaum Lut yang telah juga dimusnahkan, dihancurkan kerana tidak percaya kepada apa yang dibawa oleh Rasul dan juga tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari kiamat. Ayat ke-9, waja'a fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Dan telah datang Firaun dan orang-orang sebelumnya dan penduduk-penduduk negeri yang dijungkir balikkan kerana kesalahan yang besar. So ada dua kaum kat sini. Macam ayat yang keempat, Allah terus ceritakan dua kaum. Dia macam ni kisah-kisah dalam Quran ni ada yang diceritakan sekaligus dalam satu surah, ada yang kemudian diceritakan dalam tempat-tempat yang berbeza. Tapi kalau kita cantum-cantumkan cerita tu semua tak berbeza. Ada kenapa kerana ada satu tempat Allah Ta'ala nak ringkaskan je ceritanya, nak bagi keseluruhan saja. Ada satu tempat pula nanti akan didetailkan lagi bagaimana keadaan cerita tentang kaum tersebut atau bagaimana dihancurkan. So dalam surah Haqqah ini hanya disebutkan kaum itu tadi, tapi kita tahu dalam surah lain, dalam ayat lain ada diceritakan bagaimana dimusnahkan Firaun ini dengan ditenggelamkan dalam laut itu. Bagaimana Musa. Cerita Nabi Musa ni dengan Firaun ni pun ada kena-mena dengan kaum Yahudi. Bila dah selamatkan kan, yang seberang laut itu ialah 12 anak keturunan Bani Israel ini. Dan adalah yang jahat antaranya, ada yang baik kan, selamat. Belah saja laut tu, lepas sahaja kalau dalam surah satu ayat saya tengok, tapi mereka kaum Nabi Musa ni lepas daripada ayat tu, diorang terus sombong dan bongkar. Selamatnya, sedangkan kat belakang ni semua dah tenggelam dah Firaun tu. Yang selamat tu antara yang terselamat ikut mereka ni, Nabi Musa ni, sombong bongkar. Dalam satu ayat lah yang dia beritahu kan, lepas saja daripada selepas itu nampak ada patung sembahan. Lepas tu daripada seberang tu dia nampak satu kaum ni, dia tu meminta Musa, mungkin tak kita nak sembah juga patung. Saya tak ingat ayat dia, tapi dalam Salah Khalidi ada tafsirnya. Anni arakum qauman tajhalun. Hantar kata Musa, aku nampak kaum yang jahil. Baru je dan selamat tu, terus dah sombong bongkar tak nak sembah Allah. Itu cara mereka sebenarnya. Sampai sekarang ni pun sebenarnya dia punya perangai dia tu sombong, bongkar, tak sedar diri. Orang dah selamatkan dia, orang dah bagi dia. Kaum Samiri pun itu antara kaum yang jahat juga. Yahudi punya keturunan yang jangan sembah anak. Dia pergi, ketika Nabi Musa pergi berkhalwat, dia pergi sembah anak lembu tu. Itu antara perangai-perangai mereka ni yang memang sombong bongkar. Lepas tu dah nampak
dah nampak yang macam mana dah tenggelam tu, dah diselamatkan. Inilah antara sisa-sisa baki keturunan mereka ni yang tinggal. Dan itu semua adalah kebesaran Allah SWT. Kenapa Allah tinggalkan sisa baki mereka, tak seperti Nabi Nuh yang semuanya dihancurkan. Tapi selepas itu ada juga lagi keturunan-keturunan yang ingkar, yang dusta. Ya, hatta kalau kita baca surah Yasin kan, ada satu kaum lagi yang duduk dekat Antakya pun, kalau tak dalam keturunan Nabi itu, hantar 3 rasul, 2 dusta, hantar yang ketiga pun semua dibunuhnya. Semuanya keturunan yang memang tak percaya kepada Allah. Sebenarnya isu pertama, mereka memang tak beriman kepada Allah. Yang kedua, menolak apa yang dibawa oleh rasul-rasul mereka, para nabi. Yang ketiga ialah tak percaya kepada hari kiamat. Ini antara 3 kita panggil iman yang paling diuji, ya, iaitu pertama, memang orang yang confirm tak buat sesuka hati ialah kerana menyekutukan Allah SWT. Itu ajaran awal yang dibawa, risalah pertama yang dibawa oleh para rasul. Tidak menyekutukan Allah. Yang menyembah patung, yang menyembah berhala, yang menyembah tu kena tinggal, tak nak. Yang kedua, tak percaya kepada apa yang dibawa oleh rasul atau para nabi mereka. Apa yang dibawa tadilah tidak menyekutukan Allah, kemudian beriman dengan kitab, beriman dengan hari kiamat. Jadi sombong. Memang itu kalau kita baca dia punya karakter atau mana-mana ayat pun, dia sombong, dia bongkar, dia suka mencabar para nabi. Betul ke? Bila azab nak berlaku? Ya, kata kalau sampai Firaun ni memang mengaku Tuhan semua lah. Dialah yang paling kuat, dialah yang berkuasa, dialah yang paling kaya. Dan kebanyakan juga antaranya ialah sifat ni, orang mereka sombong sebab mereka kaya. Mereka dari keturunan yang baik-baik. Itu sebab dia sombong. Ya? Kita tak adalah kita semua kaya-kaya yang bagus, ya? Tak ada yang sombong-sombong. Sebab dia keturunan Nabi-Nabi. Jadi dia kata kami kan, kalau kata ya Bani Israel azkuru ni'matakum kan, wahai Bani Israel, sebutkan nikmat-nikmat yang telah aku berikan, kata Allah. Banyak nikmat yang diberikan. Keturunan yang baik-baik, keturunan yang bernabi-nabi, keturunan yang mulia. Kemudian diberikan harta yang banyak. Kalau baca kaum Ad ni pun sama. Surah Ahqaf tu, dia pun dapat harta yang banyak. Kedudukan yang kaya lah, orang kaya. Sama kalau kita tengok dalam ayat 9 ni, Firaun. Firaun ni ialah umat kepada Nabi Musa yang memang mengaku Tuhan langsung lah. Panjang cerita, kena tengok lah macam mana Nabi Musa dibuka dia. Tapi Allah berikan satu mukjizat atau kelebihan ke cerita, plot ceritanya. Musa ni yang patutnya semua anak lelaki bunuh, ya? Dia seoranglah selamat. Dia dalam otak tu kan, dia ada. Lepas tu tak boleh menyusu, ya, tak boleh menyusu Asia tu. Lepas tu mak saudara dia datang, mak dia datang. Siapa boleh menyusukan juga. Dia dapat juga menyusukan. Itu semua ialah kekuasaan Allah SWT. So kita kalau manusia ni jangan plan. Bukanlah saya kata jangan plan sangat. Dia memanglah plan, lepas ni nak beli apa kan. Saya nak pesan tom yum, jadi saya kena plan. Pasal apa, janganlah tawakal je nak pergi kedai, ya, udang tu melompat dalam bakul. Tidak, ya. So tom yum, tomato tu masuk, tidak. Yang benda yang kadang-kadang tak boleh nak dijangka, ataupun kita rasa kehidupan kita ni, okay, biarkan. Dan kadang-kadang Allah dah berikan benda tu yang terbaik tu. Dah sesuai dah. Dah sesuai. Kita risau anak kita masuk sini, anak kita jadi apa, kahwin dengan siapa, tak? Saya tengok cerita apa yang sebenarnya saya banyak. Sebenarnya kadang kan bila pergi markah kan, buat karimah apa semua tu, buka kat TV depan tu kan, tak nak makan dah siap dah masuk mata nama seseorang. Lepas tu nak pergi buat kerja-kerja yang copy paste dokumen dan sebagainya. Kenapa ya cerita tu dia tak pilih seorang lelaki ni? Sebab orang tu kerja dia tak bagus. Saya ingat siapa, saya tengok semalam, tapi tengok kan tukar channel kan. Tapi dia pilih orang yang kaya. Tak, masa tu saya terfikir kan, orang ni dia fikir masa depan tu ialah pada kedudukan orang tu yang menjaga rezeki tu. Saya ada seorang pensyarah dekat UKM, dah besar dah doktor ni. Pensyarah lah, doktor, ada kepakaran dia. Kami tahu suami dia kerja orang menjaga pasar malam. Suami dia memang jual sayur atau apalah. Sebab bila datang, dia kalau datang bilik dia macam pagi kan, besok semalam kena pasar malam, dia susun duit RM1 tu.
doktor buat apa? Ni lah semalam isteri suami saya balik niaga, saya tukang susun duit, kan banyak duit singgit-singgit, asyik-asyik kan macam duit kecil-kecil tu. Oh, suami doktor pasal malam, saya kerja pasal malam. Dia kata, meniaga. Kenapa meniaga kerja? Doktor dah ada kerja. Itu kerja dia, kan? Itu nafkah dia. Itu orang yang faham agama. Yang macam, dia lelaki walaupun tu dia dengan keilmuan, dengan tahap ilmu dia, dengan dia punya pendidikan, dengan usaha, tenaga ada kan? Pergilah kerja. Sehingga abang tak main kerja lah bang, saya dah ada doktor bersyarah, tak ada kerja. Macam tu dikira sekufu juga? Sekufu dari sudut, kalau kita ambil landasan agama tu sudah, tapi dari sudut serasi. Sebab tu kadang-kadang kita tak boleh kata sekufu tu dari sudut bagus kalau dari sudut kita panggil nasab keturunan lah. Keturunan namanya memang ada konflik kalau tak pandai jaga. Sebabnya diharuskan untuk cari yang sekufu, kan? Sebab katalah seorang tok guru syekh, ya, dia dapat anak menantu dia yang heboh-heboh lah. Dari sudut agama tak ada, tapi dari sudut konflik tu ada. Sebab nanti anak menantunya datang dengan pakaian yang, yelah orang semua pakaiannya lain lah. Kalau orang yang VVIP ni, lain pula caranya. Jadi kalau kita kata orang yang bandar, orang yang lawan bandar, ada yang tak sekufu tu. Tak sekufu dari sudut kita panggil agama. Sekufu ni dari sudut budaya, kan? Dari sudut pendapatan, ilmu, pendidikan. Ya? Kalau orang pendidikan memang ada yang memang dah profesor perempuan, tapi kawan kan, ataupun pakar-pakar lah, tak kawan pun, saya lah mengaku dia kawan kan? Sebab dia profesor, dia tak mengaku lah, sebab saya perlu macam tu kan. Jadi kadang-kadang tinggi dah, jadi suami dia kerja yang kita kata okey juga, tapi tak macam tu. Okey boleh, kerana less konflik, mengelakkan konflik. Ya? Betul, ada yang tak menjaga kufu, jadi bila balik ada 2-3 kawan Ustazah, dia balik kampung kena duduk kat hotel. Saya kata mak dia tak boleh lah sebab suami dia tak boleh duduk, dia cari-cah sangat apa semua. Mak dia kata tak apa, itu kalau ada kesefahaman tak apa, tak ada orang cakap-cakap dah. Okay fine, kita berlapang dada saja, bersangka baik. Kita adapt menantu kita begitu, duduklah. Ya? Tak nak sebab tilam dan sebagainya, okey. Ada yang okey, tak kisah. Ya? Tak kisah kalau boleh elak, kerana nak dapat gap. Kisah benar lah, sedih juga dia. Ustazah ni kadang ada anak dia dah tak balik dah. Anak dia tak balik. Belah suami saya ingat lah itu bila balik ziarah dia orang meninggal. Tengok pak saudara dia tu, abang ipar. Kata mana anak dia tak balik dah, dia kata. Sebab dah kahwin dengan orang yang macam kaum kampung lah, bandar macam tu. So dia dah tak nak balik kampung. So kalau kita boleh elakkan dari sudut perkara konflik itu, silakan, tak ada masalah. Kerana pandangan manusia ini pandangan yang bukan pandangan yang hakiki yang sebenarnya. Kerana yang sebenarnya adalah keridhaan Allah SWT. Okey, kenapa pergi cerita kat situ tak tahulah. Berawal kan? Ada ajak keturunan ya. Kadang dia cerita, dia tengok cerita pun dia tak ingat cerita apa dah. Jadi ada dua, satu lagi kaum Lut. Kaum Lut ini, dia ni Nabi Lut ini kaum yang homoseks, ya, homoseksual. Ini pun masalah sekarang. Kalau Ustazah tu Dr. Hafizah saya sebut lagi kan, Barakallahu Fiq, dia tu memang semua dia punya cerita dan dia memang duduk dengan golongan-golongan LGBT ni. Ya, kalau datang rumah dia, kalau apa tengok, ya, kalau raya ke apa, yang jenis transgender punya orang. Itu geng dia lah. Kalau saya dia kata, tak salah, geng dengan cik-cik sejik dia tu, geng-geng tu. Dia memang geng kawan-kawan dia ataupun kawan research lah, dia punya kepakaran dia memang bahagian LGBT. Ya, dia ambil yang lelaki, dia jadi perempuan. So dia, tapi dia ada suami dia pun orang dakwah, jadi sama-sama boleh bergerak, tak adalah ada fitnah dan sebagainya. Sebab walaupun dia perempuan, tapi dia masih lagi lelaki. Faham tak? Jadi tak kena jaga juga aurat dan sebagainya. Tak boleh salam nak. Kalau ikutkan tak masalah sebab dia perempuan kan, Ustazah perempuan. Siapa peluk saja? Tak, macam ABU dia
juga. Dia lelaki kan. Ya. Walaupun dia pakai baju perempuan. Tapi macam fitnah lah. Kalau ustaz-ustaz yang tu dia tak salah pun. Dia macam kalau ada, saya ceritakan ada ustaz dia pergi, ada lelaki tu dah nak masuk lelaki balik, jadi lelaki balik, tapi body dia semua masih perempuan. Dia salah ustaz, saya lelaki. Tak ada ustaz itu. Tak. Dengan dia punya tu, lepas tu yelah, memang dia pakai tudung kan macam ustaz, tapi dengan badan dia apa semua kan montok. Saya kata, tak bukan ustaz, saya lelaki. Oh, tak boleh percaya ustaz kata kan. Tak apalah, dia kata kan, minta maaf, dia kata, saya bukan tak dia nak menjatuhkan, nak mengaibkan, dia kata, tapi setakat ni dia tukar dulu dah, nanti dah sado-sado, dia kata, dah keluar-keluar urat-urat balik, ada tak salah bukan saya, dia kata kan. Sebab masa tu masih lagi, yelah tak tahu kan nafsu dan sebagainya orang tu bertukar. So ini kaum Lut yang maka negeri dia telah dibalikkan. Kalau Fir'aun ditenggelamkan dengan laut, Mu'tafikat bil khati'ah ni atau man qablahu ni dia tak cerita ya. Kalau kita tak faham tafsirannya, wa man qablahu tu sebelum kaum Fir'aun ini ialah kaum Lut. Bila kita baca tafsir baru kita tahu siapa. Sebab qablahu tu ialah sangat general. Siapa sebenarnya kaum sebelum sebelum Fir'aun ni? Nabi Musa ialah Nabi Lut, yang mana kaumnya itu telah melakukan perbuatan yang keji, kafir terhadap Allah dan melakukan dosa besar. Di sini kalau kita tak baca detail, kita tak tahulah, kita kena cari ayat lain, surah lain, apa kesalahan kaum Lut ini, ya, iaitu kalau Fir'aun dia memang menyekutukan Tuhan terus, tak mengaku dia mengaku dirinya Tuhan. Kaum Lut ini dia melakukan perbuatan yang keji. Atatuna rijal, saya kadang-kadang ayat surah tak ingat, kata atatuna rijal syahwatan min dunin nisa. Antara ayat perkataan Quran ini, mereka ini atatuna rijal, ni ayat Quran kita baca ni, atatuna rijal, mereka datang kepada lelaki, bersuka daripada lelaki, min dunin nisa syahwatan, bukan kepada perempuan secara syahwat. Itu yang dia kurung dalam tu kan, dia tak nak bagi, tapi lelaki tu datang dengan keadaan yang cantik. Kita kena tahu lagi cerita Nabi Lut ni, dia sukalah lelaki-lelaki yang cantik. Okey, lelaki yang cantik. Sekarang ni ada, kalau anak-anak kita ni kena hati-hatilah orang-orang yang kepok-kepok tu, kepok-kepok tu, dia kadang-kadang dia live ni ya. Jadi kalau cakap tu nanti kan bash dah. Banyak sekarang ni yang kadang-kadang kita cerita live ni, kita nak bagi supaya orang lain boleh dengar, tak datang, tapi dia potong-potong ayat kita. Jadi dia potong-potong tu dah jadi fitnah lah, tak cerita penuh. Kita ceritakan mulut. Sekarang ni tak kisahlah yang Korea ke, yang bukan Korea ke, dia ada, kita panggil apa yang satu istilah penyakit yang lelaki suka cantik-cantik lebih-lebih ni. Budak-budak student saya tahulah, kalau sebut ni saya tak ingat. Dia spot ni, dia suka putih, lepas tu suka pakai bedak banyak-banyak, baju bunga-bunga ya. Bunga tu bunga tak rasa. Dia dah suka kepada benda yang cantik-cantik lebih-lebih daripada dia sebagai seorang lelaki. Sebab lelaki ni dia ada fitrah dia yang kena keras ya. Tak suka sangat benda-benda. Dia suka mata dia cantik, tapi dia tak naklah cantikkan diri dia. Ya, so kadang-kadang dulu student saya pernahlah bincang, dia kata Ustazah yang kepo-kepo tu kadang tak boleh percaya tu, dia kata sebenarnya dia tu bukanlah suka suka perempuan pun, sebab dia cantik, so dia suka lelaki. Orang yang lelaki yang cantik ni, dia suka lelaki yang handsome dah, yang sadu. Sebab dia dah rasa diri dia dah macam perempuan lah, dia cantik. Jadi bila dia jumpa perempuan dengan perempuan sama cantik, dia dah tak rasa apa-apa ya, dia tak rasa dah syahwat itu, kerana dia dah nampak diri dia sebenarnya perlu kepada lelaki yang handsome. Itulah berlaku masalah ya. Saya sekarang duduk dekat kuis, memang bukan nak buka aib dan sebagainya, itu menjadi concern kami. Memang trend dia duduk dekat asrama dan sebagainya. So kita memang kena baca semua-semua, kena tengok. Sebab kita dalam Islam, Allah ajar anak 10 tahun dah kena pisah bilik. Lepas tu yang lelaki kena ada aurat lelaki, walaupun adik-beradik, walaupun family. Perempuan ada aurat perempuan, kena jaga ya? Sebab itu semua mendatangkan syahwat, menarik diri mereka untuk suka sama. Okey,
Maka dalam ayat ini, ni panjang cerita sebab nak cerita orang buat terdahulu ni banyak lakukan dosa. Dan dosa-dosa ini sebab apa tadi kita duk bincang panjang, dah berlaku dah banyak sekarang. Sifat dia sama, karakter dia sama je. Yang dustakan Allah, kemudian yang buat maksiat berluasa. Sebab puncanya ialah tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan Rasul, tak beriman dengan hari kiamat. Yang besarnya banyak cerita tentang kisah-kisah ataupun surah-surah kiamat ni, pertamanya tak percaya kepada hari kiamat. Tak percaya adanya syurga neraka, tak percaya adanya sirat, tak percaya adanya mahsyar, tak percaya adanya timbangan hisab. Tak percaya. Bila tak percaya, orang buat tak kisah. Sebutnya rasa tak diazab, rasanya takkan dihisab dan sebagainya. Okey? So apa yang mereka lakukan lagi dalam ayat 10, fa'asau rasul rabbihim fa'akhazahum akhzatan rabiyah. Maka masing-masing mereka mendurkai Rasul Tuhan mereka. Ini yang saya katakan ya, mereka ni tak percaya kepada Rasul yang dibawa oleh Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Setiap orang yang tidak mahu menaati Rasul yang tidak mempercayainya dan justru menyakiti para Rasul tadi, telah diseksa oleh Allah dengan siksaan yang sangat besar. Ya, ini kisah kalau kita tengok kaum Ad tadi telah ditiup dengan angin yang kuat. Kemudian kaum Samud semua dah dihancurkan, Fir'aun semua dah ditenggelamkan, kaum Lut telah diterbalikkan. Semuanya dapat azab-azab yang keras. Masuk kepada ayat yang ke-11. Inna lamma, ni masuk kepada satu kaum lagi. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami tak kala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kalian ke dalam bahtera. Ini antara ayat-ayat yang kalau kita tadabbur, kita tak nak kena buka juga tafsir. Sebab dia tak cerita pun tentang Nabi tersebut, tapi dia cerita yang memang air dah naik, semua naik bahtera. Dan kita bila faham, kalau naik bahtera itu ialah kaum yang diberikan kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ketika angin taufan bertambah kencang, tanpa henti, pada masa Nuh alaihi salam, kami bawa nenek moyang kalian dalam kapal bersama Nuh alaihi salam, dan kami selamatkan mereka daripada tenggelam. So kalau kita tengok dalam surah Haqqah ini, ada 4 kaum yang Allah, 5 kaum yang Allah ceritakan tentang pendustaan mereka. Ayat 4 dan 5, kaum Samud, Ad, 6, 8, 4, 5 Samud Ad dah. Tapi kalau kita masuk 6, 8 tu masih cerita kaum Ad juga lah. So kaum pertama kaum Samud, kedua kaum Ad, kemudian Fir'aun, Lut dan Nabi Nuh alaihi salam. Sekaligus tu surah Haqqah ini 5 cerita kita boleh jumpa mengenai dahsyatnya Allah berikan azab kepada kaum-kaum terdahulu yang mendustakan Rasul, yang mendustakan hari kiamat. So kita bila baca surah Haqqah ini, saya baca tafsir, saya tutup. Dia kata bila kita baca Haqqah, mal Haqqah, wa ma adraka mal Haqqah. Kalau baca surah Syed Kutub, kita tanya, dia beritahu mad lazim ni kan, mad lazim kalimi musaqqal. Baca tu dengan ditekankan ha kepada qaf, kemudian dibenti dengan ta marbutah yang memang kena tekan sungguh-sungguh. Al-Haqqah. Kalau kita baca, kena baca begitu. Baru getar hatinya beritahu tentang benar-benar. Hak tu benar, benda yang benar, lawannya batil. Benar-benar akan berlaku kiamat. Diceritakan 5 sekali kisah kaum-kaum terdahulu ni. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, Lut, Nuh, semuanya ingkar kepada Rasul. Semua ni tak percaya pada hari kiamat. Dan semuanya telah diberikan azab siksaan yang besar, akhzatan rabiyah, azab siksa yang besar, yang mana telah disiksa oleh Allah Ta'ala dengan azab di dunia lagi, mereka telah pun diazab. Dan dan diazab itu kalau kita tengok semuanya menggunakan Allahumma salli ala Muhammad, kita panggil apa? Natural ni, alam semula jadi. Ditiup angin, diterbalikkan, diberi hujan, ditenggelamkan dengan laut.
Jadi orang kafir kalau nak dengar kuliah saya ni, kami tak perlukan bom ya. Kami tak perlukan mesin. Tentera Allah kalau datang perang Uhud, perang Badar, kita tak ramai. Memang kita tak ramai. Kita sikit je. Tapi Allah gandakan dengan menurunkan bala tentera jundullah, tentera Allah dari langit. Tak payah. Kalau kita ni pun orang Islam, bila baca kita dah takut dah. Kalau Allah nak turunkan azab kat kita, tak payah peluru-peluru, tak payah. Hujan-hujan lebat. Kalau kaum Ad ni sebenarnya, dia nampak sihab pun dia nampak awan ni, awan yang berkumpul, dia kata apa? Inilah aridul mumtiruna. Inilah hujan yang nak turun pada kami. Dia nampak macam nikmat. Nikmat. Sedangkan itulah bentuk alam semula jadi yang Allah nak hancurkan manusia dengan alam semula jadi. Mungkin berbeza sikit lah. Sekarang ni tengah banjir, saya tahu. Dekat kawasan Bantul Lama banjir, dekat kawasan tu banjir dan sebagainya. Itu adalah satu aspek lain, iaitu manusia melakukan kerosakan di muka bumi. Ya, dicabut pokok, dicabut penting apa semua, buat binaan lah. Jadi bumi ni dia punya pasak-pasak dah koyak. Jadi sungai-sungai semua dah runtuh. Itu manusia buat kejahatan. Tapi bila Allah nak turunkan, saya tak tahulah kalau yang berlaku tsunami tu di Indonesia pun bukanlah azab pun kita kata, kerana ada berlaku banyak sangat cerita-cerita yang kita tak pasti. Kaum ataupun penduduk di situ melakukan menyembah berhala, menyembah sungai, dia ada acara-acara dia. Sebab kalau kita tahu Tuhan itu nak bagi azab tu sangat mudah. Turunkan angin, diberikan angin, diterbalikkan, laut tu sendiri tenggelamkan dia. Nabi Nuh turunkan banjir, boleh diturunkan. Saya rasa kalau yang paling teruk sembah-sembah ni dekat Bali sana lah. Memang itu memang tempat dia semua lah. Jadi orang-orang ni kenapa nanti dia sombong tak dia mengungkap? Tak ada, okey je kami. Tak ada apa-apa pun. Anak cucu kami elok je. Ada orang buat statement kan, dia buat maksiat dan sebagainya, dia pergi Mekah, Madinah, dia kata tak kena petir pun, elok je tengok Mekah, elok je tengok Kaabah. Kita dengar tu kita seram dah, kita kata kan, berani dia. Sedangkan Tuhan kalau nak bagi, dia kata cerita dulu senang je dia nak uruskan. Saya tadi dengar orang kumpul duit lah sebab tampung kita kan, tampung Palestin apa semua, menyumbang kepada dia nak beli senjata dan sebagainya. Ini memang menguji kita untuk tunggu. Bukan sekarang. Dan kalau kita tengok Nabi Nuh tu, berapa? 100 tahun kot. 100 tahun benda tu. Tunggu lepas 950 lebih tahun kan, dia kata kan, kecuali berapa tahun untuk banjir tu berlaku. Nabi Ibrahim AS berdepan dengan bapa dia bagaimana? Saya kalau tengok Palestin, kalau tengok Palestin semua tu, saya tengok budak-budak lah, saya tak boleh. Sebab kadang saya tak tengok sangat, saya kata tak boleh lah. Apa masalahnya kan? Kalau kamu ni manusia sungguhlah, kalau pun musyrik, kafir, Yahudi sekali, Zionis memang nak cakap lah. Dok kanak-kanak tu, dok kalau anjing tu kau boleh bela sungguh-sungguh, ini manusia. Dia fikir itu anak yang akan menjadi keturunan dia, anak-anak yang akan menjadi nasab lagi, lepas tu bangkit lah apa semua. Dia takut sebenarnya. Takut. Budak kecil tak ada apa-apa kan? Kata nanti budak tu bangkit jadi apa? Tak tahu lagi masa depan budak ni dan sebagainya. Macam Nabi Musa lah sebab dia bunuh budak lelaki. Ya, takut. Dia orang ni sebenarnya memang betul takut. Dia takut. Sebab dia dah nampak tu, sebab Allah kata, saya rasa dah faham semua. Allah tunjukkan semua kejahatan umat-umat terdahulu. So sampai dalam hati kita bahawa mereka ini buat dosa yang besar, syirik pada Tuhan, tak terima Rasul, menzalimi lagi, membunuh, sombong, bongkak, semua dah hancur binasa. Yang sekarang kita ambil ibrah, kerana Allah nak cerita tentang akan berlakunya selepas ini hari kiamat, yang memang semua manusia, tak kisahlah kau apa bangsa sekalipun, akan ditenggelamkan, bumi semua akan runtuh, matahari semua akan hancur, semua dah terharu. Kita semua akan menghadap Allah SWT. So, apa patut kita buat? Kuatkan iman kepada Allah. Janganlah kau rosakkan di muka bumi. Jangan buat khianat dengan manusia. Ini sesama manusia tu sanggup. Baru semalam kot saya tengok berita. Kadang saya suka tengok yang pukul 8 tu. Sebab pukul 8 ni nampak macam ya betul lah semua. Sekarang ni video banyak AI, banyak artificial intelligence. Mereka kata bukti yang betul. Orang putih ni cakap. Ada satu kawan saya dia sharing the textbook of dia TikTok ni, dia cerita pasal buku-buku. Dan sekarang tengah trending cerita pasal Quran. Dan saya tengok kan, saya ni memang 50-50. Saya jangan nak percaya sangat kalau kafir cakap macam tu.
Ya, kecuali kalau orang orientalis ni, orientalis atau mustasyrik kan, dan dia masuk Islam sebab dia dah betul-betul kaji sungguh-sungguh dan dia senyap. Dari sini dia senyap, dia tak cerita undang-undang ni, dia akan selalu faham, baru dia kata dah tertipu. Dia betul-betul beriman dulu, lepas tu dia kaji balik Quran betul-betul. Dia bukan bercakap dalam keadaan dia kafir biasanya, ya. So bila saya nampaklah 2-3 orang yang macam dalam keadaan tak semenggah lah bercakap, ya, sekarang ni orang boleh buat artificial intelligence, orang lain cakap pasal lain, muka orang lain, ya. Sekarang trending ya, Barack Obama, yang paling banyak orang guna muka dia, suara dia untuk cakap pasal benda-benda yang bukan dia cakap. Kau pernah nampak? Saya pernah nampak ada orang dia buat dua skrin. Satu skrin dia cakap, satu skrin Barack Obama cakap. Tapi macam Barack yang cakap, suara kita boleh pinjam dia suara. Sekarang orang nak promote makanan guna Gordon Ramsay punya suara. Gordon Ramsay tu, kita boleh pilih suara siapa kita nak. Sekarang ni saya bercakap kan, macam sudah saya cakap, sudah saya buta, Aziz nama dia. Dia pakai spek mata, dia duduk depan. So saya cakap Aziz, saya cerita pasal research mentor dan sebagainya kan. Lepas tu dia diam. Ustazah, dia kata, Aziz nak cakap apa ke? Ustazah, dia kata, suara Ustazah ni macam Era Fazira. Sebab dia tak dengar. Yalah, Era Fazira agak-agak lah dia cakap kan Aziz, saya kata tak. Jadi orang yang suara ni kan, kalau kita tak perasan betul, kita kata macam suara anak kita yang macam ni. Suara kan lebih kurang lah. Kita tak perasan suara orang ni lebih kurang sama. Jadi tadi kan benda ya, Era Fazira tadi nak contoh. Sekarang ni boleh pilih suara siapa nak, muka siapa nak. So kadang-kadang bila saya tengok mata, tengok mulut dia lain macam dia bercakap apa semua nak. Kalau betul lah orang tu nak dapat hidayah sebab dia mempertahankan Quran dan sebagainya, okey, betul, tak ada masalah. Sekarang trending orang tengok Quran, baca Quran dan sebagainya, non-Muslim, okey. Tapi masih lagi saya 50-50. You baca betul-betul ke? You baca sebenarnya you nak cari fakta, lepas tu you nak terbalikkan balik. Ilmu saya belajar orang-orang yang non-Muslim ini, dia baca Quran sikit je, dia tak payah baca banyak, dapat je hidayah itu, dah sampai je pada hati dia, dia terus masuk Islam dan kemudian dia explore lagi. Dia bercakap selepas masuk Islam. Tapi yang berdegang-degang masuk sebelum Islam ni, kafir ni cakap, saya tak percaya. Dia susah nak percaya. Sebab kita tak tahu sebalik tu dia buat apa. Ya? Dia pijak Quran, dia bakar Quran, dia banyak Quran. Banyak dah orang yang kita tak nampak sebenarnya di luar daripada itu, ya? Dia off camera dia buat apa? Dia off camera dia buat apa? Depan ni, sebab Yahudi ni, orang ni, dia bermuka-muka, dia bermuka-muka. Dia depan baik, belakang habis kita nanti baik. Kalau dalam zaman Nabi SAW kan, orang munafik yang sama, lepas tu balik dia cakap lain pula. Tak boleh. Kalau Ustazah tu prinsip saya peribadi, saya tak percaya. Baik, kita sama sikit lagi sebab tadi lambat kan. Nak masuk kepada hari kiamat, faham bila ayat sampai 11 kita faham dah. Inilah akibat orang yang mendustakan hari kiamat. Kita tak nampak azab tu, tapi kita dah cerita. Yang nak betul-betul tanam pada kita ialah hari kiamat. Sebab lepas itu, ayat 12, 13 semua nak cerita pasal hari kiamat. So, hebatnya Al-Quran, Allah bagi kita faham dulu minda kita, mindset kita kena betul. Inilah akibat orang yang tak percaya hari kiamat, tapi mereka telah dihancurkan. Kita ni umat yang baca Quran sekarang ni, tak nampak benda tu berlaku. Yang kita nak tanamkan sungguh-sungguh ialah benar akan berlaku hari kiamat. Bagaimana hari kiamat itu berlaku? Linaj'alaha lakum, tu yang masuk kesimpulan ayat 12 ni ya. Sebelum masuk tiupan sangkakala ayat 13. Linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha uzunun wa'iyah. Akan kami jadikan peristiwa itu. Ini kesimpulan, peringatan, kesimpulan ayat sampai 11 ya. Bagi kalian, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mahu mendengar. Kami jadikan bencana itu, dengar ya, kita semua kena faham, sebagai pelajaran dan peringatan bahawa kami telah membinasakan orang-orang kafir dan menyelamatkan kaum muslimin, sehingga ceritanya selalu diingat dan difikirkan oleh semua yang mendengar. So, kita yang mendengar, saya yang membacakan mendengar, inilah ibrah, peringatan yang kita nak ambil. Bencana tadi sebab orang-orang yang kafir, yang kufur pada Allah, yang tak percaya hari kiamat, semua Allah telah binasakan.
So, point kita sekarang ialah kita nak belajar, kita nak dengar peringatan tadi supaya kita ambil pengajaran. Pengajarannya apa? Jangan jadi macam dia orang. Jangan sombong, jangan bongkak, jangan zalim, jangan belagak, jangan menyekutukan Tuhan. Ya, tak percaya apa Rasul, tak percaya kitab yang dibawa oleh para Rasul itu tadi. Okey? Telinga yang mahu mendengar, wa ta'iyaha uzunun wa'iyah. Ni ada telinga yang ditutup, telinganya tak mahu dengar. Ataupun sekarang ni kita tahu zaman sekarang mufti-mufti, ulama-ulama yang menyambung, ya, ulama warasatul anbiya kata Nabi. Ulama ni pewaris para nabi. Siapa lagi kalau ustaz-ustaz ni, ulama-ulama ni lah yang kena bash, kena condemn, kena fitnah sebab menyampaikan. Kerana ada lagi golongan-golongan sakit-baki ni yang tutup telinga, tak mahu dengar. Cakap dah, tak nak dengar. Bukan saya kata nak dengar, sombong juga, bongkak juga. Saya kesian dengan ustaz. Seorang ustaz selebriti ni menjawab seorang selebriti ni dah bergaduh dah sama-sama. Dia ustaz ni tegur kan. Kadang ada ustaz-ustazah ni memang dia berani dah tegur. Saya pun kalau tegur, lepas tu orang tu tegur balik. Ya, tegur balik. Sebab memang perangainya orang lapar-lapar. Ustaz tegur kan, kalau nak jual produk, juallah produk. Jangan nampakkan tubuh badan. Janganlah menunjukkan aurat sampai begitu sekali. Kamu nak jual barang, bukan nak jual. Dan itu menambahkan dosa kan. Dan orang yang kalau tak ditegur, kami kena juga. Kita kena tegur sama-sama. Bukan ustaz-ustaz saja, sama-sama yang faham pun kena tegur. Dah ustaz tu kena jawab balik. Itulah dia dakwah zaman sekarang. Bukan Nabi je. Sebab kata ulama ni pewaris Nabi. Jadi ulama ni pun samalah juga. Kuatnya kena tentangan daripada orang-orang sekarang. Ada telinga tak mau dengar. Dan bagi tahulah cakap dah, tak nak juga dengar. Ya, dan menutup telinga, buat tak kisah sebab nak tahu benda itu benda yang dia suka buat. Ini masalah orang-orang yang terdahulu sebelumnya. Salah satu ciri dia ialah dia suka buat apa yang dia suka buat. Tak ulama tak? Ulama suk ustaz kan? Ulama suk. Ulama suk. Suk tu apa? Sesat kan? Ada ulama yang Oh ya. Memang betul sebab ulama suk ni ulama yang suk ni jahat pun maksudnya kan. Yang sesat ni, kalau yang sesat ni selalu kena tangkap dah. Tak tahulah kalau sesat dari sudut beri pandangan. Sesengahnya dia beri pandangan yang kurang jelas, yang ada dua meaning. Itu kami pun, saya kalau belajar ni, kami pun kalau dalam training pun dia tak bagi, dia ada dua meaning, dua maksud. Sebenarnya boleh ke tak boleh? Kita tahu je boleh ke tak boleh. Sebab orang awam dia tak faham. Kalau kita cerita 5 kitab fiqah cakap, 5 kitab tafsir cakap, yang mana sebenarnya kena buat? Yang mana sepatutnya harus, yang mana yang sepatutnya haram? Kalau kita yang faham, kalau orang hadis orang hadis, orang Quran, orang fiqah, kadang-kadang kita tengok dia buat benda tu lain. Dalam Quran cakap, dia dah cakap dah benda ni harus, tapi dia tak buat pun. Ataupun benda ni kena buat, tapi dia tak payah buat, tapi dia buat. Sebab orang awam tak faham kenapa dia buat, sebab dia dah ada daripada pandangan daripada hadis-hadis yang lain. Hadis ni ada yang kecil-kecil lagi kalau kita faham. Kadang-kadang ustazah bila orang hadis cakap ni saya okey je. Orang betul-betul kaji hadis. Sebab satu hukum kadang-kadang ada 20 hadis. So 20 ni disimpulkan jadi satu saja. Dia ambil hadis yang ke-15 yang nak pegang. Sebab ada benda tu. Dalam istilah hadis ada ikhtilaful hadis. Ada hadis yang bercanggah. Hadis ni cakap lain, hadis ni cakap lain. Kerana konteksnya berbeza. So kena betul-betul faham. Jadi orang yang ulama yang betul-betul faham ni, dia takkan confusekan orang. Yang confuse ni yang menyebabkan ajaran yang sesat. Dan dia ada ta'assub mazhab dia yang tertentu. Biasa kalau kat Selangor tak lepas lah. Kena tarik balik lah tauliah masing-masing ya. Selangor jangan main ya. Dia punya dahsyatnya tu. Ustazah ada tauliah. Di mana juga ulama yang mengikaikan tentang tauliah tu. Ustazah ada tauliah, saya hilang ni, saya tak nak cakap lah. Kawan saya. Kerana kita kena faham lokaliti. Bukan saya nak support Selangor kan, sebab saya faham dari sudut research yang dilakukan, lokaliti ataupun keadaan negeri Selangor ini. Dia tak sama macam negeri-negeri lain. Dia punya kepadatan dan keseronokan orang datang untuk ilmu-ilmu. Selangor ni ilmu dia kuat ya? Dia punya masyarakat dia, keadaan dia. Dan kalau bercakap tu banyak orang lagi yang lebih bijak-bijak untuk bagi pandangan. Okay? So kalau kita sambunglah nanti ya, ayat 13-14 ni tak masuk juga, dia punya masuk waqiah tu. Kerana dalam kesimpulan lah ya, kalau saya boleh buat ayat daripada 1
9, 10, 11, 12 ini ialah bagaimana Allah Ta'ala telah memberitahu tentang kisah-kisah umat terdahulu untuk kita ambil pengajaran. Dan apa yang berlaku kedua, kisah-kisah umat terdahulu ini sama je dengan yang sekarang. Kalau kita kata kaum Ad dihancurkan, masuk pula kaum Samud, sama je perangai dia, ya? Firaun sama je, Lut sama je. Sama-sama ni maksudnya buat sesuka hati, tak ikut perintah Allah. Allah kata ini, dia tak nak. Allah kata kena lelaki dengan perempuan, tak nak. Nak lelaki dengan lelaki, ya? Allah kata jangan sembah berhala. Kalau kaum Nabi Nuh, tak nak. Allah kata inilah Nabi yang akan diutuskan kepada kamu, tak mengaku. Bunuh pula Nabi. Sekarang orang, saya rasa kalau serangan-serangan cyber ni banyak dah. Orang bunuh orang ni, bukan bunuh sampai orang dapat penyakit kan. Diserangkan dari sudut fikiran, dari sudut kata-kata, ya? Kalau saya tengok Prof Muhayya sedih juga, Prof Datuk Dr. Hafizah, ya? Ustazah yang selebriti yang kuat-kuat ni lah. Saya ni selebriti kat sini je, tak kuat. Dia memang kena lah. Kalau dia kena tu memang tak boleh bangun dia. Saya pernah tengok live Prof Muhayya, Ustazah Asma ni dia berani juga. Ustazah Hafizah ni antara yang top lah kan dekat Malaysia ni. Ustazah Muzayyanah lain. Ustazah Muzayyanah ni dia memang seperono juga, lebih kurang dia suka cakap, tapi kadang dia counter balik dengan cara yang berhikmah. Dan sebab style dia bukan style yang lain sikit. Ustazah ni buat kajian juga, penceramah ni kan. Saya ingat saya pernah nampak live lah Prof Muhayya semua ni, memang menangis jugalah. Dan memang lama, dekat sebulan 2 bulan tak boleh bangkit, tak boleh bangun live. Sebab dia bagi dapat mesej-mesej kan yang tak bagus dan sebagainya. Sebabkan itulah serangan para pendakwah sekarang. Dia bukan pergi tikam, bunuh, buat tu, tak ada. Dia bash dari sudut lain. Jadi inilah kisah-kisah umat terdahulu yang mana telah dihancurkan mereka, telah dibinasakan mereka. Kita ni umat yang Allah tunggu. Tunggu ni macam kata mak saya naik lemak kan, dah banyak lemak tu. Dah banyak lemak tu. Kalau orang Melaka Johor ni faham ni, dah banyak lemak ni. Selatan. Banyak lemak yang dia kumpul lah, kumpul. Dia orang settle, habis nanti, settle, habis. Dia mati tu, tak adalah lagi hisapnya. Nah, kita ni tunggu hari kiamat. Bila hari kiamat? Tak tahu pula bila hari kiamat. Dia orang tu bila azab? Tak ada, lepas tu hancur. Ya, kaum Ad tak ada, binasa, tak ada, lepas tu terbalik. Buat sekejap je. Sekarang ni berapa banyak LGBT yang ada. Nabi Lut tu dah habis dah keturunan dia, musnah. Sekarang ada lagi. Jenuh lah. Saya dengar cerita tentang LGBT tu, maknanya kalau ikut pemahaman saya, salah cerita tadi memang wujud dah di kalangan student-student di kuis tu. Lelaki kan, perempuan ada juga. Mana untuk ada. Jadi apakah faktor, mana adakah dia yang boleh buat macam orang boleh pilih kuis ni bagi pada saya rasa macam orang Islam sikit lah berbanding kalau orang BTS apa semua tu mungkin kita tak heran lah kan. Tapi institusi macam kuis tu kita nampak dia masuk tu lah kita nak betulkan dia. Kan? Nah, dia masuk tu lah kita nak betulkan dia. Dia datang dari pelbagai latar belakang family. Sebab bukan ada syariah Suludin je. Ada bisnes, ada IT, ada ekonomi. Dan yang pengajar Islam ni pun dia daripada pelbagai mak ayah. Ada mak ayah yang drug addict, ada mak ayah yang kita kata macam-macam lah, yang baik sekalipun, yang kadang-kadang sampai sibuk, ya, kerja besar, pangkat besar, sibuk, anak terbiar. Sangat ada lah kalau datang tu anak-anak orang besar-besar ni kan, saya kata saya tak pandang lah, saya basuh jugalah dengan mak-mak juga kena basuh ni. Dia datang itu dengan latar belakang yang pelbagai, dia dah bawa masuk dah benda tu. Tapi nampaklah dia orang tu pro towards tu kan. Student tu lah. Jadi yang segolongan yang kita panggil belia-belia yang kita kata memang kita panggil badah ke apa ni, dia masuk, ada dua, masuk tak okey, keluar kita okey, kita okey kan. Ada yang masuk okey, dalam tu jadi tak okey. Sebab yang tak okey ni tadi duk pengaruh dia. Okey. So kita ni nak bagi dia keluar jadi okey balik tu, kita dah dalam 4-5 tahun lah. Lepas tu dia keluar balik, macam mana nak jadi?
Dan memang saya bukan nak kata bawa benda-benda yang kalau kita bincangkan itu di mana-mana universiti pun berlaku, di mana-mana. Saya pun UIA, saya masuk UIA pun saya terkejut juga dengan clubbing dengan apa kan. Sebab dia bukan di sisi kalau kita orang alam Ustazah kat Mekah pun orang buat jahat, kat Madinah dan sebagainya kan, betul. Ya, tapi usaha kami lah, usaha kami. Ya, nak sekarang ni cabaran dia lagi kuat sangat. Ya, sembahyang jemaah tu ya Allah nak cakap. Budak-budak tu kita pun tahu dah asalnya mungkin keluarga dia tak buat macam tu. Kita tak nak salahkan keluarga sebab dah masuk tanggungjawab kami. Supaya dia balik nanti dia boleh sembahyang jemaah, dia boleh hafal Quran dengan baik dan sebagainya. Itulah dia masuk kuis, itulah dia pegang Quran. Ya? Masuk kuis itulah dia bawa kena solat. Masuk kuis itulah baru dia tahu kena solat Jumaat. Mungkin masa sebelum masuk ada macam interview juga ada. Kita terima je semua. Kita interview lah, kita tengok budak ada Quran placement test, dia boleh baca Quran ke tak. Dan kita ada mentor, masing-masing ada mentor. Macam saya ada pegang 20 orang. Jagalah budak-budak ni. Cuma sekarang ni, saya dah 20 tahun. Saya rasa anak sekarang ni tak sama. Dia nak berurau depan kita, ada akhlak dia dan sebagainya. Kita pula sekarang ni makin rasa segan-segan. Kalau kita tegur tu, dia kata kita digarang sangatlah. Dia viralkan kita dan macam ni kan. So kadang-kadang saya tak takut lah. Ni apa saya tak solat lagi ni, bangun. Ya? Contoh, buat program dekat masjid. Lepas habis program balik. Oh dah azan ni, dah komat. Kalau kita rasa kat mana salahnya. Kita rasa budak ni belum faham lagi ni. Dia jahil, dia tak tahu ni. Sembahyang berjemaah ni macam ni. So zaman dulu lain ni pun kan. Setakat tipu-tipu exam ni, kopi-kopi assignment itu. Sekarang lain dah perangai dia. Jadi bukan nak kata universiti saya itu ialah kata-kata universiti Islam kan. So kita yang dalam tu sebenarnya banyak lagi budak-budak yang memang check, jaga, nak kena jaga dan sebagainya tu. Kalau semua kena buat kerjasama, tapi mak bapak kena terserah sekarang kita. Kemudian sekarang macam ni kan, Sabtu Ahad kita tak boleh jaga dia. Nak gimana? Nak kereta masuk kuis tu memang tak boleh naik kereta bersama-sama. Dia keluar, ya? Lepas tu dia tukar baju ke tempat lain. Dia buka tudung. Saya universiti saya dulu dalam lepas je. Keluar lepas pagat tu. Betul-betul perangai mencabar-cabar tu. Betul lah perangai mencabar tu. Maknanya masalah di sekolah menengah situasi yang lebih sama dibawa ke universiti. Masuk pula. So sekarang mak bapak kalau fakulti syariah tu dia macam buat PIBG ya. Universiti buat PIBG. Panggil mak bapak, panggil yang masalah yang apa semua ni, yang drop out yang apa semua. Masak. Lepas mak ayah tak tahu. Saya ibu muslimat, saya dengan anak-anak ni dah 20 tahun lebih. Saya tahu dah kan. Yang kahwin pun macam tu juga. Dia dah kahwin, suami hantar, tinggalkan dekat je kafe minum, tak masuk kelas. So kita kata, kenapa? Ustazah, saya tiap hari hantar isteri saya pergi masuk kuis, dia kata. Habis dia pergi mana yang mana? Itu yang dah tua, maknanya dah usia macam tu kan. Yang anak-anak ni lagi lah. Bila kita kata tak masuk kelas, Lala hantar memang sampai masuk pintu kelas macam tu. Jadi manusia ni kan tak kisahlah student ke, universiti Islam ke, universiti mana. Kadang-kadang kita jumpa kalau saya dekat IT sana, ya, Fakulti Teknologi Maklumat, dia punya pensyarah-pensyarah lebih daripada ustazah lagi sebenarnya. Semua tudung lampu, banyaknya tudung-tudung yang kita kata jaga ustaz-ustaz tu. Kalau ustaz kami ni, bukan ustaz dekat kerja Islam, dekat ekonomi, dekat bisnes, semua ada ustaz-ustaz. Betul, banyaknya semua jaga. So sekarang kalau kita pakaian pun saya tengok dia berani. Sekarang budak-budak sekarang dia berani. Dan dia mencabar-cabar kita. Kalau kita kata buat macam ni, kenapa saya tak boleh buat Ustazah? Kenapa? So kita orang balik pada basic, tidak ada asas ilmu yang kuat. Asas agama dia tak kuat. Akidah dia tak kuat. Sebab kalau dia akidah dia kuat macam ni kan, kita baca, kita ni kita takut Allah. Itu je, takut Allah. Taat Allah, takut akhirat. Bolehlah sikit-sikit. Yang dia tak faham. Dulu mana ada telefon apa semua. Sekarang boleh video call. Kita mana tahu anak-anak buat apa. Jual video, jual apa. Kita nak kawal semua-semua. Kita punya tanggungjawab. Okey, assignment you submit, you dapat markah, you tak fail, you tak repeat. Tapi tu ekstra, kita jagalah. Tudung, jangan ni, minyak wangi. Sikit-sikit lah. Memang kena tegur.
Kami buat dalam kuis tu, kalau duduk makan dua, malu, bangun. Ini tempat lelaki, tempat perempuan. Kalau pergi kantin depan tang kan, tempat makan lelaki. Itu yang basic yang kita boleh buat lah. Lepas tu bila dia sewa kereta, 2 hari gimana? Allah pelihara lah anak-anak kita ni. Allah pelihara. Kami selalu cakap Allah pelihara anak-anak kita supaya jangan jadi perkara yang betul. Sama ya? InsyaAllah. So kita belajar sangat hari ini. Jadi kesedaran pada kita untuk Allah dah berikan pun azab kepada umat terdahulu. Kita ni tunggu masa aja. Dan kalau Allah nak hancurkan kaum-kaum musyrik tadi, tak payah pakai peluru besar-besar. Dengan alam sekitar inilah juga peluru dia. Dia nak hantar burung kan, dia nak hantar apa ke, semua boleh jadi sebab untuk dihancurkan umat. Okay? Kita jangan berhenti berdoa. Itu saja. Kita jangan berhenti berdoa. Berdoa supaya sebenarnya orang-orang yang musyrik ni kan, kalau saya nak tutup lah, kita orang-orang yang tidak beriman, kita lah pula yang bukanlah tak beriman, orang-orang yang kurang percaya pada Allah ni, satulah yang saya selalu simpulkan ialah tidak mendapat ketenangan dalam hidup. Rasa gelisah. Dia nampak tu dia nak perang lagi, nak bunuh lagi sebab dia rasa takut dan rasa gelisah. So orang-orang yang macam ni dalam kalangan kita pun orang-orang Islam ni, yang kita kata ada ciri-ciri ini, na'udzubillah, selalunya mereka rasa tak tenang. Katalah tadi seorang yang ustaz tu kan, yang bash ustaz tu, saya pasti dia tak yakin, dia tak tenang, kehidupan dia tak tenang. Bila dapat musibah dia tak tenang. Kita ni sebenarnya, kita beriman dengan Allah Ta'ala, kita yakin kerana kita nak ketenangan, tenang. Malam boleh tidur, sakit macam mana pun boleh rehat, boleh rasa tenang, dapat musibah pun tenang, dapat nikmat pun rasa tenang, tak ada rasa gelisah dengan apa yang berada. Tapi orang-orang ini, dia rasa tak tenang. Banyak kita nampak ustaz-ustaz, kalau saya tengok Indonesia tu kan, dia tahu sebab dia cerita yang benar. Orang-orang yang kadang-kadang kita nampak gembira dan sebagainya, saya tak naklah cerita orang yang saya ambil petikan je lah kan, katil besar tu tapi tidur atas sofa kata ya, lena macam makan besar-besar meja tapi makan seorang-seorang. Ni contoh nak. Tapi orang yang makan atas karpet tikar bentang tu makan dengan anak-anak, telur 2-3 biji berebut barakah, lauk banyak. Ada ceritalah pasal kehidupan orang-orang kaya di Malaysia ni. Saya banyak buat research juga kan, ada cerita tentang makanan bermewah dan sebagainya. Kita nak hati yang tenang lah. Apa pun tak dapat ke gembira, insyaAllah. Dan kita tahu orang-orang yang musyrik ni, orang kafir ni tak tenang. Dia takut macam Firaun semua kan, dia takut, tapi dia buat juga. Tak berani dia, tapi dia buat juga sebab dia mencabar. Dia ingat benda tu tak betul agama. Okey, sampai situ dulu insyaAllah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di Facebook ni. Ramai juga yang ada, Rafidah ada, Syakila ada, Hawariah pun tulis ni kan, Mariam pun ada. Moga-moga pendapat bermanfaat. Mohon share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul nas. Illa lazina amanu wa amilus solihati wa taqaw. Terima kasih, mohon maaf tersalah silap.